Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Solia binti Muhammad Nur yang memegang kad matrik C19A0787. Jadi mari kita pergi pada soalan yang pertama, iaitu apakah konsep binaan di alam Melayu? Konsep binaan di alam Melayu ini adalah rumah kayu ataupun rumah kampung yang boleh dikatakan tidak asing bagi orang Melayu. Rumah kayu yang mempunyai ciri reka bentuk tradisional mahupun cara pembinaannya tanpa paku. Pengaruh kebudayaan luar khususnya daripada Kepulauan Melayu seperti Patani, Aceh, Minangkabau, Jawa, Bugis, Jambi dan juga Bajau telah mempengaruhi seni bina dan reka bentuk rumah Melayu. Maka lahirlah rumah berbentuk Minangkabau, Bugis dan lain-lain. Kedatangan penjajah barat khususnya Belanda dan Inggeris telah menyebabkan rumah Melayu berubah bentuk kepada rumah bumbung panjang kepada rumah limas, iaitu berbeza pada kedudukan bumbung. Baiklah, kita teruskan pada soalan yang kedua. Mengapa seni bina warisan Melayu masih bertahan sehingga kini ya? Baiklah, jawapannya adalah seni bina warisan Melayu masih bertahan sehingga kini kerana yang pertama, masyarakat terkenal dengan sifat kreatif. Maka setiap inci pembinaan rumah Melayu akan dikaitkan dengan pengaruh alam sekitar. Macam contohnya, halaman rumah orang Melayu ni akan adanya macam tanaman, macam pokok seperti pokok kelapa, pokok cili, ada serai. Paling banyak sekali adalah pokok bunga di setiap rumah yang akan menghiasi kat rumah tu kan. Jadi hal ini sekaligus akan menjadikan kawasan rumah itu kelihatan unik dan juga menarik. Baiklah, seterusnya yang kedua adalah ukiran warisan turun-temurun. Jadi orang Melayu ni dia sangat berkemahiran. Kemahiran mereka sangat tinggi dalam mengukir. Maka kemahiran ini dapat digunakan untuk menghiasi seni dalaman dan juga luaran bahagian rumah. Yang ketiga adalah susun atur rumah Melayu sangat menjaga privasi penghuni. Kita boleh lihat betapa terjaganya dan beradabnya sesebuah rumah Melayu ni dengan meneliti pembinaan dari luar sahaja. Bila kita nampak satu rumah tu, cantiknya. Lepas tu bila kita menghadap untuk masuk ke rumah orang tu, kita tak terus nampak penghuninya. Kita akan nampak ada satu pangkin. Baiklah, yang keempat pula adalah bentuk seni bina rumah orang Melayu ni adalah hasil daripada pengaruh cara kehidupan mereka sendiri. Macam mana cara kehidupan mereka sendiri tu? Macam kegiatan harian mereka iaitu kepercayaan, kebudayaan, alam sekitar, dari segi adat, sejarah dan juga kebolehan teknikal. Jadi sesebuah rumah Melayu ni dia akan dipengaruhi dengan adat keturunan mereka sendiri. Baiklah, untuk fakta yang kelima ni pula adalah sangat penting. Kenapa ia penting? Kerana bahan binaan daripada kayu merupakan bahan asas yang terdapat pada rumah tradisional alam Melayu. Ini kerana kayu pada masa itu mudah didapati dan merupakan bahan binaan yang boleh diganti ataupun diperbaharui. Macam orang dulu-dulu, macam rumah saya pun akan digunakan kayu jati. Jadi kalau ikut umur saya dah 23 tahun, sebelum saya lahir lagi, rumah saya dah terbina. Jadi kayu jati tu sangat kuat lah kalau nak dibandingkan dengan kayu yang lain. Jadi biarpun telah berusia melebihi 100 tahun, terdapat bahagian struktur rumah kayu yang masih boleh bertahan dan menjalankan fungsinya seperti biasa tanpa membahayakan penghuninya. Mari kita lihat manifestasi sedikit video berkaitan dengan seni bina alam Melayu. Jadi apakah manifestasi kalau kita kata hebat sangat ke tamadun Melayu ni? Tak mana hebat? Abang mai. Seni bina rumah Melayu. Siapa ada rumah Tok Nyang dia lama-lama, cuba masuk tengok. Kalau masih elok lah, kalau sengit jangan masuk pun tu. Apa rasa? Sejuk kan? Pasal apa sejuk? Ventilation system kan? Kebanyakan rumah ada lantai jarang.
Rumah orang dulu-dulu kan lantai jarang. Tahu lantai jarang tak? Lantai jarang tu buat apa? Kencing tengah malam? Bukan. Ada orang takut hantu kencing kat situ. Orang mati, orang beranak, orang sakit semua mandi kat situ kan. Itu satu fungsi dia. Fungsi sebenar apa? Aircon vent. Laluan angin, laluan udara. Itu sebabnya orang dulu bila hangat dia nak tidur kat lantai jarang. Sebab laluan udara. Orang lah kita buat tak ikut angin dah, buat rumah. Lepas tu bubuh aircon. Bubuh aircon. Aircon kompresor pula bubuh belakang, hangat rumah orang belakang. Orang belakang kata aku pun pasang juga, halau kat dia balik. Memanglah aircon kompresor tu exhaust pipe, exhaust fan dia tu panas. Orang dulu tak payah aircon. Dan dia nak buat, dia tentukan. Kalau Cina ada feng shui, orang Melayu dia ada perkiraan laluan angin macam mana. Rumah masjid, kapal pelayaran. Ini tamadun kita. Ilmu ni hebat. Tapi masalah kita tak tahu. Kita tak kaji dan kita tak kisah. Lepas tu kita gaduh, Melayu hilang habis mana. Baik, kita teruskan dengan bahagian B pula. Soalannya berbunyi, adakah komuniti setempat memainkan peranan penting dalam mengekalkan bangunan-bangunan warisan? Baiklah, jawapan saya adalah ya. Saya bersetuju dan saya sangat sokong bahawa komuniti setempat ni sangat memainkan peranan penting dalam mengekalkan bangunan-bangunan warisan. Bagi pendapat saya, tanpa komuniti setempat ni, bagaimana pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan warisan dapat dilaksanakan kalau tiada masyarakat seperti mereka? Yang kedua pula, bagaimana pula dengan penjagaan fasiliti dan penjagaan berkala perlu untuk kelestarian bangunan warisan sekiranya tidak ada komuniti setempat seperti pihak-pihak berwajib, JKK. Bagaimana sesebuah bangunan warisan itu akan terjaga seandainya komuniti setempat tidak memainkan peranan yang penting? Baiklah, saya teruskan dengan soalan terakhir yang berbunyi, sejauh manakah bangunan warisan menyumbang kepada pembentukan identiti bagi sesebuah bandar ataupun tempat? Jadi dekat sini saya ada 5 bangunan ataupun monumen sesebuah bandar dan tempat. Yang pertama adalah Kompleks Sejarah Pasir Salak yang berada di Perak. Yang kedua, Muzium Diraja Negara yang berada di Kuala Lumpur. Yang ketiga adalah Istana Bandar Alauddin berada di Selangor. Yang keempat, Galeri Sultan Azlan Shah yang berada di Perak. Dan yang kelima adalah bangunan Sultan Ibrahim yang berada di Johor. Baiklah, bangunan warisan pertama saya memilih Kompleks Sejarah Pasir Salak yang berada di Perak. Terdapat beberapa tarikan yang boleh didapati di kompleks ini. Antaranya adalah Rumah Tradisi Perak, Monumen GWW Bridge, Meriam Lela Rentaka, Kubur Datuk Maharaja Lela dan Kubur Sepuntum. Jadi mengikut sejarah, di kawasan ini telah berlaku pembunuhan seorang residen Inggeris ketika itu, dan alamatnya adalah Kompleks Pasir Salak, Kampung Gajah di Perak. Bangunan warisan yang kedua adalah Muzium Diraja Negara. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1928 yang pada asalnya adalah rumah agar milik seorang jutawan. Jutawan Cina tu bernama Chan Wing. Reka bentuk bangunan ini telah direka oleh sebuah syarikat seni bina yang berpangkalan di Singapura yang berkeluasan 11.34 hektar. Rumah agam ini tidak dapat ditandingi oleh mana-mana rumah di sekitar Tanah Melayu ketika itu. Dan waktu beroperasinya adalah setiap hari pada waktu 9 pagi hingga pukul 5 petang. Waktu pembukaan ini dikena ada cas bayaran, dan bayaran adalah dewasa RM5, kanak-kanak RM2, warga emas hanyalah RM3.
Untuk alamat dekat mana Muzium Istana Negara ni adalah di Jalan Istana, Kuala Lumpur. Baiklah, untuk bangunan warisan yang ketiga adalah saya memilih Istana Bandar Aladin. Istana ini dibina pada tahun 1905. Istana Bandar Aladin ini merupakan peninggalan antik yang sangat unik. Secara keseluruhan bangunan ini memiliki pengaruh Islam dari Timur Tengah dan juga di India. Dan istana ini pernah menjadi tempat bersemayam Sultan Sir Aladdin Sulaiman Shah dan permaisurinya sehinggakan baginda mangkat pada tahun 1889. Bangunan ini kemudiannya dijadikan tempat pertabalan Sultan Selangor yang ketujuh, namun bermula pada tahun 1957 istana ini tidak lagi digunakan dan alamatnya adalah di Kampung Sungai Ingat di Banting. Untuk bangunan warisan yang keempat pula, saya memilih Galeri Sultan Azlan Shah yang berada di Perak. Galeri ni sangat famous lah dan merupakan sebuah istana lama, mula dibina pada tahun 1898 dan tamat dibina pada tahun 1903. Ketika pembinaannya, bahan-bahan telah dibawa masuk dengan menggunakan kapal-kapal dagangan yang datang daripada negara seperti India, Perancis, Itali dan Tanah Melayu sendiri. Sekarang, ia telah dijadikan galeri yang mempamerkan pelbagai barangan peninggalan Sultan Perak dan alamatnya adalah Galeri Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak. Dan saya memilih bangunan warisan yang terakhir, yang kelima adalah bangunan Sultan Ibrahim yang berada di Johor. Bangunan ini dibina bermula pada tahun 1938 dan ketinggiannya dalam 11 tingkat serta siap pada tahun 1942. Jumlah pembelanjaan adalah sebanyak 2 juta ketika itu. Banyak kan? Dan istimewanya bangunan ini adalah merupakan gabungan seni bina kolonial, Islam dan Melayu Johor. Terdapat lukisan 8 bintang membawa maksud 8 buah daerah yang ada di negeri Johor dan terdapat ukiran bermotif flora seperti lada hitam, bunga cengkeh yang merupakan hasil utama Johor ketika itu dan alamatnya adalah Jalan Abdullah Ibrahim, Bandar Johor Bahru, Johor Bahru. Baiklah, sekian saja keempat-empat soalan yang saya jawab. Semoga ianya memberi manfaat dan juga menjawab soalan yang ditanya. Terima kasih. Jumpa lagi.